Okey, Musab 134 iaitu hadis berkaitan dengan menziarahi orang sakit. Hadis berkaitan dengan menziarahi orang sakit. Kita sekarang masih lagi baca dalam hadis-hadis mengenai hadis-hadis berkaitan menziarahi orang sakit dan juga makruh mencela demam. Yang hadis yang kita akan baca ni hadis berkaitan dengan menziarahi orang sakit. Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih meriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana gulamun yahudiyun yaqdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa marida fa atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu fa qa'ada 'inda ra'si فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. Maksudnya, itu Sayyidina Anas berkata, maksudnya pernah ada seorang budak Yahudi, bangsa Yahudi lah, dan juga agama pun agama Yahudi, bangsa dan juga agama Yahudi. Ada seorang budak Yahudi yang berkhidmat, yang sering berkhidmat, tanda tambah, yang sering berkhidmat kepada Nabi SAW. Maknanya yang menjadi khadam Nabi. Kalau Melayu panggil khadam, kalau Arab panggil khadim. Orang yang berkhidmat dipanggil khadim. Cuma bahasa Melayu panggil khadam. Kalau Arab panggil khadim. Seorang budak Yahudi yang selalu berkhidmat kepada Nabi SAW. Budak itu telah jatuh sakit. Lalu Nabi SAW pun menziarahinya. Baginda duduk dekat dengan kepalanya dan bersabda, masuklah Islam. Budak itu menoleh ke arah bapanya yang berada berhampiran dengannya. Bapanya berkata, taatilah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Maka budak itu pun masuk Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan bersabda, segala puji mana, lepas tu budak tu masuk Islam dan lepas tu dia mati. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya, iaitu budak itu daripada api neraka. Daripada hadis ni Nabi SAW menziarahi budak Yahudi. Rasulullah ziarah budak Yahudi ini, yang mana budak ini sakit, selalu khidmat kepada Nabi SAW. Satu ketika bila lama sakit, Rasulullah dapati budak ini tak datang jumpa Nabi. Biasa dia datang khidmat kepada Nabi, tapi bila sakit maka tak dapat datang jumpa Nabi SAW. Nabi pun tanya pada para sahabat. Antara sifat Nabi SAW, Nabi sentiasa tafakud mengenai para sahabat. Tafakud maksudnya Nabi sentiasa menyelidik keadaan para sahabat. Kalau ada orang lama tak datang, maka Nabi SAW akan tanya, mana si fulan tu pergi mana? Lama tak nampak. Ini sifat Nabi. Mana daripada sini sabit bahawa satu orang yang pemimpin ataupun orang besar, dia kena sentiasa lihat orang bawah dia, macam Nabi SAW. Dalam hadis yang lain ada disebutkan, ada satu orang perempuan kulit hitam. Yang wanita ini selalu membersihkan, sapu sampah di Masjid Nabawi. Selalu bersihkan Masjid Nabawi. Satu ketika wanita ini meninggal dunia waktu malam. Oleh kerana meninggal malam buta, maka para sahabat radhiyallahu anhum, mereka telah mandikan perempuan tu, malam tu juga kebumikan. Jadi oleh kerana waktu tu malam, maka para sahabat rasa tak sesuai untuk nak kejut Nabi supaya Nabi semayangkan jenazah. Maka mereka dia uruskan jenazah, maka mereka telah kebumikan tanpa pengetahuan Nabi SAW. Tapi lepas dah lama, Rasulullah dapati bahawa perempuan tu tak ada. Sifat Nabi ambil berat SAW. Kan baginda begitu ambil berat sampai Nabi tahu bahawa perempuan tu lama tak nampak. Maka Nabi tanya, mana perempuan tu yang selalu sapu sampah kat Masjid Nabawi? Maka para sahabat beritahu, dia dah mati dah. Kami dah kubur dah.
Rasulullah kata, afala kuntum adantumuni, kenapa tak beritahu aku dulu? Maka Nabi pun tanya, mana kubur dia? Maka Rasulullah SAW pun pergi ke kubur sahabiah tersebut. Rasulullah telah semayangkan jenazah dia di atas kubur. Dia dah ke bumi dah. Rasulullah semayangkan jenazah. Maknanya kerana Rasulullah belum lagi semayangkan jenazah dia, maka Rasulullah telah semayangkan jenazah beliau. Daripada sini sabit, daripada hadis tu yang saya beritahu tadi, sabit bahawa orang besar perlu mengambil berat naik orang yang kecil, orang bawahannya. Dan yang kedua ialah amalan yang kadang-kadang dianggap kecil tetapi kadang-kadang di sisi Islam begitu besar. Sahabiah tu hanya sapu sampah je di Masjid Nabawi, tapi oleh kerana perbuatan membersihkan masjid ini, walaupun orang pandang kecil, tetapi di sisi Allah begitu besar. Kerana apa? Membersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Nabi sampai pergi ke kubur beliau, Nabi telah semayangkan jenazah beliau di atas kuburan beliau. Jadi oleh kerana itu jangan pandang rendah kepada Tok Siak. Dan Tok Siak pula bila berkhidmat, walaupun memang ada orang bagi sagahati hadiah, tak kisahlah benda tu dari pihak kerajaan ataupun daripada pihak masjid ataupun surau, tapi walau bagaimanapun, satu pertama kena ikhlaskan niat, bukan saja Tok Siak, bahkan daripada imam, daripada imam dan semualah yang ni, walaupun mereka dapat sagahati daripada pihak jabatan, pihak ni ataupun daripada masjid ataupun surau, tetapi bila mereka ikhlaskan niat mereka, maka insya-Allah melakukan amalan yang hebat-hebat yang besar-besar ini, insya-Allah akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW begitu sekali mengambil berat mengenai orang di bawah baginda, orang bawahan baginda. Rasulullah dapati budak tu tak ada. Orang beritahu dia tengah sakit. Rasulullah pergi ziarah, waktu tu budak tu pun tengah nazak. Rasulullah SAW pun telah bagi tahu, Rasulullah kata masuk Islam. Ni peluang dekat mati dah. Budak tu pun macam confused. Nak masuk tanah Islam, maka budak itu telah pandang kepada ayah dia. Maka ayah dia kata taatlah pada Nabi SAW. Kan? Maka beliau pun budak itu telah masuk Islam. Alhamdulillah masuk Islam. Lepas tu meninggal dunia. Selepas meninggal dunia, Rasulullah keluar. Maka Rasulullah kata segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia daripada api neraka. Ada dalam hadis yang lain, riwayat yang cerita yang sama juga, Rasulullah kata segala puji bagi Allah yang dengan sebab daku Allah telah selamatkan dia daripada api neraka. Itu juga ada disebutkan di dalam riwayat yang lain. Di sini ada disebutkan bahawa Rasulullah kata bahawa lelaki itu, bapa dia kata, taatlah kepada Abul Qasim. Abul Qasim ni maksudnya ayah kepada Qasim. Rasulullah diberikan gelaran Abul Qasim kerana anak baginda. Abul Qasim terjemah dia ialah ayah kepada Qasim lah. Jadi anak baginda lelaki yang pertama, anak lelaki baginda yang pertama ialah bernama Qasim. Anak baginda yang pertama ialah bernama Qasim, anak lelaki baginda, dan anak lelaki baginda ini meninggal ketika kecil. Qasim ialah anak Nabi yang dilahirkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Qasim meninggal ketika kecil dan beliau ini dikebumikan di Mekah. Kalau tuan-tuan pergi ke kuburan Mekah, anak Nabi SAW semuanya dikebumikan di Madinah kecuali Qasim. Qasim saja yang beliau punya kubur di perkuburan Ma'la di Mekah. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, jangan lupa ziarah perkuburan Ma'la. Di Ma'la ada perkuburan Khadijah radhiyallahu anha dan juga ada kubur di sebelah, di tepi perkuburan Khadijah radhiyallahu anha ialah kubur Said Qasim anak Nabi SAW. Qasim radhiyallahu anhu itu anak Nabi SAW. Jadi tapi perkuburan tu ditutup. Dia ditutup. Hanya boleh masuk hari Jumaat je. Jadi kalau tuan-tuan pergi umrah, jangan lupa kalau tuan-tuan sempat hari Jumaat, jangan lupa pergi ziarah kubur, boleh masuk dalam. Yang kalau sekarang ni tengok ikut tingkap dia. Mereka telah pagar. Tapi buka hari Jumaat dia buka. Jadi tuan-tuan kan tahulah kalau siapa yang sempat pergi ke umrah ataupun pergi haji, kalau sempat hari Jumaat berada di Mekah, jangan lupa pagi-pagi itu daripada membuta, baik pergi ziarah kubur, kan pergi ziarah kubur, pergi ziarah kubur Khadijah, dan di sebelah tu ada kubur Qasim, kan. Dan di Ma'la juga tak jauh daripada itu, di Ma'la juga ada kubur Zubair radhiyallahu anhu, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu yang telah dibunuh oleh Hajjaj, dan juga kubur tak jauh di situ. Tapi kadang kalau tuan-tuan tanya, sorry dia nak beritahu.
Memang sampai bila dia tak akan beritahu. Kena orang yang lama yang duduk di Mekah dia tahu. Orang lama-lama yang mana berfahaman betul. Kalau tuan-tuan tanya pada orang Arab, kan dia tak akan beritahu. Ni kubur siapa? Dia tunjuk atas. Wallahu alam. Kan kubur siapa ni? Wallahu alam. Dia tahu tapi tak nak beritahu gak. Dia takut kita sembah kubur. Padahal tak ada orang nak sembah pun, kan. Jadi tapi kubur beliau tak jauh, kan, kubur nombor 29 seingat saya lah. Itu kubur Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, dan di sebelah tu ialah kubur ibu beliau Asma radhiyallahu anha. Asma berkahwin dengan Zubair bin Al-Awwam. Asma berkahwin dengan Zubair bin Al-Awwam. Asma ni Asma anak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Zubair bin Al-Awwam ibu dia nama Safiyah. Safiyah ni ialah makcik Nabi SAW, Safiyah binti Abdul Muttalib. Safiyah binti Abdul Muttalib punya kubur di Baqi', bersebelahan dengan dinding Baqi'. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, kalau nak keluar daripada kuburan Baqi', di belah kanan di situ ada kubur Safiyah binti Abdul Muttalib. Panjang sangat cerita, tak payah, tak ada kaitan. Okey. Yang nak cerita ni Qasim radhiyallahu anhu. Oleh kerana itu Nabi SAW digelar dengan gelaran Abul Qasim, ayah kepada Qasim, kerana bagi anak lelaki baginda yang pertama bernama Qasim, dan Qasim ialah lahir daripada Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah ada 7 orang anak, 6 orang anak Nabi semua lahir daripada Khadijah. 1 orang dia anak Nabi yang mana lahir daripada Maria, isteri Nabi yang bernama Maria. Maria ni bangsa Kipti, telah dihadiahkan oleh Muqawqis. Bila Rasulullah telah tulis surat dakwahkan Muqawqis kepada Islam tahun 7 Hijrah selepas Hudaibiyah, maka Muqawqis suka. Muqawqis ni Raja Mesir. Dia telah suka dengan dakwah Nabi, maka beliau telah hadiahkan kepada Nabi 1 orang hamba. Hamba itu bernama Maria. Maria telah dimerdekakan, Rasulullah telah kahwin dengan beliau. Daripada Maria lahir anak Nabi 1 orang bernama Ibrahim radhiyallahu anhu. Dia anak Nabi 6 orang lahir daripada Khadijah. 1 orang dia anak Nabi yang lahir daripada isteri yang lain, iaitu siapa? Maria, iaitu Ibrahim radhiyallahu anhu. Dia Qasim. Jadi di dalam hadis ada disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, ini Abu ni kuliah kadang-kadang kita panggilkan Abu, contoh kata Abul Qasim, Abu Abdillah, Abu Ahmad, ayah kepada Ahmad. Orang Arab biasa macam tu. Dan ini dipanggil kunyah. Perkara ini dipanggil sebagai kunyah. Orang kata gelaran lah, atau kita kata nama timangan. Ini boleh dikatakan sebagai nama timangan, dipanggil sebagai kunyah. Kan, jadi Rasulullah SAW, tuan-tuan faham kunyah? Kunyah maksudnya yang kita letak abu tu. Kalau perempuan ummu, kan, kalau perempuan ummu, contohnya Ummu Salamah, kan, contohlah, kan, itu panggil kunyah. Kan, Abu Bakar ni juga sebagai kunyah. Ada orang kadang-kadang lebih dikenali dengan kunyah berbanding nama dia yang sebenar. Kan, jadi begitu juga macam Abu Hurairah kenal itu kunyah, bukan nama beliau yang sebenar. Nama sebenar beliau menurut Imam Nawawi yang paling sahihnya ialah Abdul Rahman bin Sakhar. Kan, Abdul Rahman bin Sakhar. Jadi begitu juga, jadi kunyah. Perkara ini dipanggil sebagai kunyah. Rasulullah SAW bagi tahu, kamu boleh letak nama macam nama aku. Kamu boleh letak nama tasammau bismi. Kamu boleh letak nama dengan nama aku, tetapi jangan kamu letak kunyah dengan kunyah aku. Maksud jangan kamu letak kunyah Abul Qasim. Tetapi menurut ulama hadis, larangan ini ialah semasa Nabi masih hidup je. Sebab kenapa? Akan berlaku kekeliruan di antara Nabi dengan orang lain. Pernah sekali Nabi pergi pasar, 1 orang panggil Abul Qasim. Dia panggil orang lain. Kan, dia panggil orang lain dan juga nama ialah dia ada anak nama Qasim. Juga maka dipanggil Abul Qasim. Nabi pun ada anak nama Qasim. Rasulullah dikenali sebagai Abul Qasim. Maka orang 1 orang panggil, dia panggil orang lain, Abul Qasim. Rasulullah toleh. Ingatkan panggil Nabi, rupanya panggil orang lain. Jadi lepas tu Rasulullah bagi tahu, kamu boleh letak nama macam nama aku, iaitu nama Muhammad, tetapi jangan letak kunyah dengan kunyah aku, iaitu jangan letak dengan kunyah Abul Qasim. Tetapi ulama hadis mengatakan larangan ini ketika Nabi masih hidup je. Lepas dari Nabi SAW wafat, maka tidak berlaku lagi kekeliruan, boleh letakkan nama dengan nama Abul Qasim. Baru ni ada datang pertanyaan. Kan, sekarang ni macam-macam benda dalam internet, tuan-tuan. Kadang-kadang nak baca soalan dalam internet jadi pening. Kan, saya kadang menerima macam-macam soalan dalam ni. Kadang-kadang ada soalan sakit hati, ada soalan sakit jiwa, ada soalan kadang lagi pening, ada kadang soalan berjela nak kena jawab. Kan, cuma saya nak beritahu antara soalan-soalan yang kadang pernah berlaku, ada soalan kadang lucu. Kan, ada dia kata 1 orang telah tanya saya, dia kata menamakan nama anak dengan nama Muhammad tak sunnah.
Kan orang tu hantar pertanyaan, dia kata ustaz, ada ustaz kata. Ni ada ustaz kata ni masalah kerana pening. Ustaz dia kata ada ustaz kata menamakan nama anak dengan nama Muhammad adalah tak sunnah. Ni sebab ada kaitan dengan Abul Qasim. Tadi nak cerita kunyah tapi ni masalah nama. Beliau kata, orang tu tanya, ustaz, dia kata nak tanya, ada ustaz kata menamakan anak dengan nama Muhammad ni tak sunnah. Kan saya pun pelik, macam mana dia tahu tak sunnah pula? Kan tu nama Nabi. Yang Nabi kata tu, yang Nabi kata letaklah nama macam nama aku tu, letaklah nama dengan nama aku tu, itu bukan suruh. Itu cuma kata boleh. Nak letak nama dengan nama Muhammad dipersilakan. Dipersilakan nak letak nama dengan nama Muhammad dipersilakan. Tapi kunyah jangan letak macam kunyah aku. Abul Qasim dia letak macam aku. Jadi berkenaan dengan nama Muhammad, dah kalau tuan-tuan dengar tuan-tuan pening. Lagilah kalau cakap tu ustaz, kan? Dia kata tak sunnah meletakkan nama dengan nama Muhammad. Ya Allah, pelik-pelik kan? Orang dah zaman dulu tak nama Muhammad, tiba-tiba dia kata tak nama Muhammad tak sunnah. Habis yang Rasulullah kata yang letak nama tu apa? Itu dia kata bukan Rasulullah suruh, itu bukan galakan. Itu dia kata Rasulullah beri kebenaran. Kan? Okey, kalaulah di sini saya bagi jawapan, meletakkan nama anak dengan nama Muhammad adalah sunnah. Sabit daripada hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Abu Daud dan juga riwayat di dalam kitab Nasai, Rasulullah bagi tahu tasammau bi asma'il anbiya. Letaklah nama kamu dengan nama para nabi. Rasulullah bagi tahu, letaklah nama kamu dengan nama para nabi. Jadi Nabi Muhammad nabi tak? Dah tentulah nabi. Bahkan nabi yang paling mulia. Jadi bila Rasulullah kata letaklah nama dengan nama nabi, maka termasuklah di situ nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad ialah yang paling afdal. Maka sabit daripada hadis yang umum ini, letak nama kamu dengan nama Nabi, bahawa juga menamakan anak dengan nama Muhammad adalah sunnah, adalah merupakan ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa nak beritahu yang ustaz tu kata betul tak betul tuan-tuan? Tak betul lah. Kan? Senang-senang yang menafikan. Hati-hati kan? Ni bukan orang dah lamakan anak dengan Muhammad, tiba-tiba kata tak sunnah pula. Kan macam-macam zaman sekarang ni, kan? Okey, jadi sekarang saya beritahu menamakan anak dengan nama Nabi dan menamakan anak dengan Nabi Muhammad, nama Muhammad. Jangan letak Nabi Muhammad pula. Kan? Nama Muhammad. Menamakan anak dengan Muhammad adalah sunnah. Sabit di dalam hadis, dan hadis itu diriwayatkan di dalam kitab Al-Adhkar. Imam Nawawi disebutkan dalam Abu Daud, disebutkan juga dalam Nasai. Jadi tuan-tuan jangan risau pula. Tiba-tiba kan dapatlah orang tanya, ada ustaz ke? Kata, ni masalah. Okey. Jadi yang larangan meletakkan nama Abul Qasim ialah ketika Nabi masih hidup je menurut kebanyakan ulama hadis. Okey. Jadi orang tu pun masuk maka lepas tu budak tu masuk Islam, Rasulullah pun kata segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya daripada api neraka. Daripada hadis ini sabit bahawa boleh menziarahi orang kafir. Daripada hadis ini boleh menziarahi orang kafir bila dia sakit. Sebab Yahudi kan sakit kan. Bahkan ialah lebih lagi utama untuk ziarah orang sakit tersebut bila orang kafir yang sakit itu, bila orang kafir itu dia buat baik dengan kita, kan? Memang di dalam hadis Rasulullah dia sebutkan bahawa hak kepada satu orang Islam dengan orang Islam lain. Disebut di dalam hadis hak satu orang Islam kepada orang Islam yang lain ada 6 kan? Ada 6. Salah satu dia apa? Bila dia sakit maka kamu ziarahlah dia. Kan? Idza marida fa'uduhu. Kan bila dia sakit maka kamu ziarahlah dia ketika dia sakit. Itu untuk orang Islam. Tapi walau bagaimanapun sabit juga sunnah boleh bahawa satu orang kafir bila dia sakit maka kita boleh ziarah dia. Bahkan lagi utama untuk kita ziarah dia sekiranya kalau diharapkan keislamannya. Ada harapan dia ni boleh masuk Islam. Maka lagi utama. Kan jiran kita, kadang kita duduk kan jiran kita kalau sakit, kalau sakit yang bukan Islam ziarah. Kan ziarah dia, dan ini juga sabit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lakukan, tidak ada masalah. Okey. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima meriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidu ba'dha ahlihi yamsahu bi yadihi al-yumna wa yaqulu Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Bahawa Nabi SAW selalu mendoakan sebahagian ahli keluarganya. Sebahagian ni kadang kalau guna untuk orang, guna sebahagian ni
macam tak berkena lah terjemah tu. Sebahagian ahli terjemah salah seorang lah, itu lebih tepat kan. Salah seorang. Baginda selalu mendoakan salah seorang daripada ahli keluarga baginda yang sedang sakit. Tak diberitahu siapa yang sakit ni. Baginda selalu mendoakan salah seorang ahli keluarga baginda yang sedang sakit. Macam cara dia? Dengan mengusapnya dengan tangan. Rasulullah usap dengan tangan kanan sambil baginda membaca. Baca ni afdal dalam bahasa Arab. Yang dekat bawah ni terjemahan dia. Tapi bagus baca ni, doa ini dia baca dalam bahasa Arab. Kan? Apa dia? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Tuan-tuan boleh hafal. Kan? Ni kalau orang sakit, maka cara dia apa? Gunakan tangan kanan, usap kat tempat sakit ataupun usap kat mana-mana, kepala ke. Maka kita doa dengan doa ini kan. Allahumma rabban nas kan. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Apa terjemah dia? Ya Allah, Tuhan seluruh manusia, hilangkan penyakit ini. Ini doa dia. Sembuhkanlah dia, orang yang sakit ni lah. Engkaulah Tuhan yang maha penyembuh. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan daripadamu, iaitu kesembuhan yang tidak lagi meninggalkan rasa sakit. Ini terjemah pada doa tersebutlah. Tapi afdalnya bacalah dengan hafalnya bahasa Arabnya kan. Tuan-tuan cubalah hafal kan. Susah ke nak hafal? Sebelum subuh bangun, kan bangun awal-awal sikit. Bangun awal, maka cubalah hafal kan. Cuba hafal sebelum subuh kalau mampu kan. Kerana setengah orang kadang-kadang susah nak hafal, jadi mungkin dia boleh bangun atau lepas maghrib ke boleh hafal. Dalam kitab bagi tahu bahawa waktu akal manusia ni paling cerdas ialah 2 waktu. Antara maghrib dan isyak dan sebelum subuh. Ni 2 waktu yang mana akal paling cerdas. Sebab itu kalau satu orang tu kalau nak menghafal benda, walaupun waktu lain boleh hafal, tapi walau bagaimanapun paling afdal untuk menghafal di antara maghrib dan isyak dan juga di antara sebelum subuh, dekat-dekat subuh tu. Ini 2 waktu yang paling afdal untuk hafal kan. Sebab itu kalau lepas maghrib, kalau buat kelas seronok sikit. Kenapa? Biasanya segar lah. Kelas paling nak pengsan ni, yang ceramah pun nak pengsan, yang dengar pun nak pengsan bila lepas subuh. Lepas subuh ni memang semua nak pengsan. Lagi-lagi kalau ada aircon kan. Okey, jadi Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin ya'udu wa kana idza dakhala ala man ya'udu qala la ba'sa tahur insyaallah. Ni pun kena hafal Arab je. Ni paling pendek lah ni. Ni antara jampi paling pendek sekali. Bahawa Nabi SAW pernah menziarahi seorang Arab Badui yang sedang sakit. Maka apabila baginda masuk menemui orang yang diziarahinya, biasanya Rasulullah bila masuk menziarahi orang sakit, maka baginda berkata kepadanya, mana baginda doa. Apa baginda berdoa? Ni Arab dia. La ba'sa tahur insyaAllah. Ni pendek. Apa terjemah dia? Tak mengapa, insyaAllah sakit ini akan menjadi pembersih dosamu. Ini ruqyah ataupun ini jampi yang paling pendek kalau ziarah orang sakit. Apa dia? La ba'sa tahur insyaAllah. InsyaAllah memang tuan-tuan dah hafal lah. Orang Melayu ni memang paling hafal insyaAllah kan. Orang Melayu ni dia memang paling hafal insyaAllah kan. Orang Arab tak biasa. Orang Arab tak biasa insyaAllah. Betul, orang Arab sini pun tak biasa banyak sebut insyaAllah kan. Mereka kalau sebut insyaAllah tu beri makna betul-betul nak buat. Tapi orang Melayu bila satu benda yang memang tak nak buat, dia akan sebut insyaAllah. Datang nanti insyaAllah kan. InsyaAllah tu kena hati-hati kan. Lepas tu ada 2 bahagian. InsyaAllah Nabi Ismail ke InsyaAllah Nabi Ibrahim? Tak tahu tuan-tuan faham ke tak? Kan InsyaAllah lah ada 2 bahagian. Saya pun tak pernah dengar. Baru ada kat masa belajar dulu dengar. InsyaAllah ni pun ada 2. InsyaAllah Nabi Ibrahim, yang satu lagi InsyaAllah Nabi Ismail. Mana InsyaAllah Nabi Ibrahim, mana tu InsyaAllah Nabi Ismail? Kan? Mana tu InsyaAllah Nabi Ibrahim dan mana satu InsyaAllah Nabi maafkan saya. InsyaAllah Nabi Musa. Maafkan saya. Satu ialah InsyaAllah Nabi Musa dan satu lagi ialah InsyaAllah Nabi Ismail. Mana tu InsyaAllah ni? Rupanya InsyaAllah Nabi Ismail ni makna memang betul-betul nak buat. InsyaAllah Nabi Musa ialah InsyaAllah yang menunjukkan tak betul-betul nak buat. Bukan makna tak menunaikan janji. Sebenarnya dua-dua kan dalam Quran ada disebut lafaz InsyaAllah. Satu InsyaAllah yang disebut oleh Nabi Ismail. Satu lagi InsyaAllah yang disebut oleh Nabi Musa. Dekat mana InsyaAllah Nabi Ismail?
iaitu ketika Nabi Ibrahim bagi tahu, aku nak sembelih kau ni, aku tengok dalam mimpi bahawa aku sembelih kau. Maka sekarang ni aku nak sembelih kau. Apa pendapat kau? Kan ini ceritanya Allah cerita dalam Quran. Maka Nabi Ismail jawab. Nabi Ismail jawab, "Insyatatiduni insyaallahu minas sabirin." Engkau akan dapati insya-Allah aku daripada kalangan orang yang sabar. Di sini antara perbualan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ni, di sini bukan nak bagi tahu engkau nak kena ada pilihan nak ke tak nak. Bukan. Di situ kau nak ke tak nak ke, kena tak? Akan disembelih tak? Sebab itu ialah wahyu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang insya-Allah Nabi Ismail tu nak ke tak nak kena buat. Maksudnya memang betul-betul buatnya. Iaitu insya-Allah Nabi Ismail. Satu lagi insya-Allah Nabi Musa. Insya-Allah Nabi Musa bila kan beliau pergi ke Madian, bila pergi ke Madian jumpa dengan perempuan kan, anak Nabi Shu'aib. Maka lepas tu anak Nabi baginda telah bantu anak Nabi Shu'aib. Selepas dah bantu anak Nabi Shu'aib, semua dipendekkan cerita, maka Nabi Musa alaihi salam pun telah dipanggil oleh anak perempuan Nabi Shu'aib atas jemputan bapa dia. Nabi Shu'aib panggil Nabi Musa alaihi salam. Kan, maka Nabi Shu'aib pun kata, kan, engkau kalau nak khidmat dengan aku, kan, engkau kalau nak kahwin dengan anak aku, maka aku nak kahwin dengan kau dengan anakku. Tapi dengan syarat engkau khidmat kepada aku selama 8 tahun. Kalau engkau nak tambah lagi 2 tahun, cukupkan 10 tahun. Maka lagi bagus, kan? Itu adalah lagi bagus. 8 tambah 2. Ketika itulah Nabi Musa alaihissalam kata, insya-Allah kau akan dapati aku ni orang baik. Jadi insya-Allah tu tak confirm, kan? Boleh jadi 8 tahun, boleh jadi 10 tahun. Tapi walau bagaimanapun Nabi Musa Nabi, maka Nabi Musa telah sempurnakan 10 tahun. Lepas tu barulah kahwin dengan anak perempuan Nabi Shu'aib. Lepas tu barulah bawa balik semula ke Mesir dan telah dakwah Fir'aun. Balik itulah baru baginda telah dilantik menjadi Nabi. Tuan-tuan nampak tak? Satu insya-Allah Nabi Ismail, satu insya-Allah Nabi Musa. Tapi orang Melayu ni boleh kata 90% insya-Allah dia semua insya-Allah Nabi Musa tu. Kan, maknanya insya-Allah memang semua tak buatnya. Datang tak? Tak. Tak, dia tak letak insya-Allah. Kan, insya-Allah, kan. Tapi di sini, okey, tetapi di dalam bahasa Arab, insya-Allah satu memang memberi makna Allah menghendaki. Tapi di dalam bahasa Arab dan juga di dalam hadis, ada kala bila Rasulullah sebut insya-Allah ialah memberi makna mengambil keberkatan dengan nama Allah. Jelas tuan-tuan? Okey, di dalam hadis ada beberapa tempat yang kalau disebutkan insya-Allah bukan makna macam orang Melayu faham, yang jadi tak nak buat tu. Tetapi insya-Allah di dalam hadis ada beberapa tempat ialah memberi makna hanya sekadar mengambil keberkatan dengan nama Allah. Ialah mengambil keberkatan dengan nama Allah. Adalah hadis di beberapa tempat. Yang ini doa bagi orang yang sakit, iaitu paling pendek, la ba'sa tahur insya-Allah. Boleh hafal tuan kan? La ba'sa tahur insya-Allah. Jangan ziarah ini doa paling sakit lah. Kan? Ini doa untuk orang, maafkan saya. Ini doa untuk orang yang sakit, maka kalau ziarah maka bacalah doa ini. La ba'sa tahur insya-Allah. Mungkin yang panjang tuan-tuan susah nak hafal. Bahasa Arab pula dah. Ya Allah. Kan susah nak hafal. Kan? Nak hafal bahasa Melayu pun tak boleh hafal. Ni lagi lah bahasa Arab. Paling kurang hafal yang pendek itu. Kan? Okey. Imam Muslim rahmatullah alaih. Ini semua hadis, maksudnya ni semua ruqyah. Dipanggil ruqyah maksud jampi lah. Jampi yang sabit daripada hadis sunnah. Imam Muslim rahmatullah alaih meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Sa'id. Abu Sa'id ni maksud Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, beliau ni sahabat Ansari, bukan sahabat daripada Quraisy. Beliau daripada sahabat Ansari. Imam Muslim rahmatullah alaih meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Jibril atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad istakait? Qala na'am. Qala bismillah arqika min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik bismillahi arqiq. Kan, maksudnya bahawa Jibril, ni lagi panjang, ni nak suruh hafal memang tak beranilah, kan, sebab panjang. Bahawa Jibril alaihissalam pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, wahai Muhammad, adakah kamu sakit? Baginda menjawab, ya. Maka Jibril alaihissalam membaca, inilah doa dia. Apa doa dia? Bismillah arqika min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin bismillah Allahu yashfik bismillahi arqiq. Ini doa dia. Kan, bismillah arqika min kulli syai'in yu'dhik
min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik bismillah arqiq. Ini dia punya doa. Dia apa terjemahan dia? Dengan nama Allah, saya mengubatimu daripada segala sesuatu yang saya mengubatimu. Bukan mengubati. Macam nak terjemah mengubati lah. Saya mengubatimu daripada segala sesuatu yang menyakiti. Tuan-tuan terjemah dengan lafaz apa terjemah? Kalau terjemah mengubati, terjemahlah saya menjampi kamu. Nanti saya akan terang lepas ni. Saya menjampi kamu daripada penyakit yang, daripada segala sesuatu yang menyakitimu, daripada segala kejahatan, daripada kejahatan semua jiwa atau mata yang dengki. Kan, kejahatan semua jiwa atau mata yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah saya mengubatimu. Okey, mana Jibril AS doa, dan ini doa ni ke sunnah. Kita boleh hafal kan, mana bila orang sakit juga kita boleh baca doa ini. Cuma dalam doa ini ada disebutkan bahawa aku menjampi engkau daripada mata yang dengki. Daripada mata yang dengki. Mata yang dengki ni apa dia? Iaitu mata yang bila lihat orang, inginkan supaya orang tersebut hancur, binasa. Dan mata yang dengki, iaitu mata yang mana dilihat orang ada nikmat, maka diinginkan supaya orang tu hancur, binasa. Jadi juga aku menjampi engkau daripada terkena kejahatan mata yang dengki tersebut. Okay, semoga Allah menyembuh kamu. Dengan nama Allah saya mengubatimu. Ini pun tuan-tuan tukar. Dengan nama Allah saya menjampi kamu. Ruqyah kan. Okey. Jadi daripada sini sabit bahawa di dalam Islam juga ada ruqyah. Di dalam Islam juga ada ruqyah. Bukan ru'yah, ruqyah. Ruqyah maksudnya dibaca ra, qaf, ya, ta marbutah. Ruqyah. Apa terjemah ruqyah? Ruqyah terjemah dia ialah jampi. Jampi. Tapi jampi yang di dalam Islam ialah jampi yang mana yang diajar oleh Nabi SAW. Jampi yang mana menggunakan ayat Quran ke, ataupun daripada baca macam doa, daripada hadis, maka dipanggil ruqyah. Biasa orang panggil ruqyah syar'iyah. Ruqyah yang mana mengikut syarak. Ini terkecuali. Yang kalau jampi mentera, yang tak tahu jampi serapah benda, itu adalah haram. Lagilah bila sebut perkataan-perkataan yang mana tak dapat difahami. Kerana itu ulama' telah bagi syarat bahawa ruqyah yang harus itu ialah syarat dia apa dia? Ialah syarat dia mestilah bacaan itu bacaan yang mana tidak mengandungi perkara-perkara yang tidak boleh difahami, dan juga tidak mengandungi bacaan-bacaan yang mana ada unsur-unsur syirik. Kan dalam ruqyah, kan jampi, kan. Ni kadang dipanggil kan. Kalau tuan-tuan mungkin tengok cerita Melayu ke, dipanggil kan. Apa tak macam-macam kan. Apa yang biasa tu panggil? Kan macam-macam benda lah kan. Dia panggil jin ke, panggil apa kadang kan. Kadang-kadang tempat yang kadang setengah orang baca jampi, tempat yang sebut nama bismillah tu kuat-kuat. Tapi bila dibaca benda-benda yang mana tak jelas, itu kerana diperlahankan suara. Kerana itulah biasanya disyaratkan di dalam kitab Fatwa Ibnu Hajar Al-Haythami rahmatullah alaih disebutkan bahawa ruqyah, bila orang tu baca ruqyah, maka mestilah dia boleh difahami. Syarat dia mesti boleh difahami. Dan mestilah benda yang boleh difahami itu tidak mengandungi unsur-unsur syirik. Unsur syirik maksud dia apa? Makna tidak meminta daripada jin ke, minta bantuan daripada jembalang ke, kan? Pergi panggil ke makhluk-makhluk tu. Ini yang tak nak. Tak tahu dia minta dari siapa, kan? Jadi sebenarnya ruqyah ini sebenarnya apa dia? Hanya sekadar minta daripada Allah. Kan macam tu semua. Semua sebut-sebutan, tengok semua ruqyah tu. Semua minta daripada Allah. Jadi jampi orang tapi semua minta daripada Allah. Makna bukan dia iktikadkan bahawa ruqyah tu yang buat. Bukan dia iktikad bahawa jampi tu yang buat, tapi yang buat ialah Allah. Sebenarnya ruqyah hanya sekadar doa saja. Sebenarnya ruqyah ni hanya doa. Ruqyah maksudnya seolah macam satu bacaan jampi yang mana terkandung di dalamnya doa kepada siapa? Kepada Allah. Jadi adalah salah sama sekali kalau satu orang tu memahami bahawa semua bentuk jampi adalah salah. Jampi yang salah itu kalau tak boleh difahami dan juga mengandungi perkara-perkara yang mana berunsur syirik. Itu yang masalah. Jadi ruqyah memang sabit di dalam hadis, maka boleh. Lagilah afdal kalau membaca ruqyah memang Nabi SAW juga ajar. Kan? Di antara juga ruqyah
ialah termasuk juga surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Termasuk juga ruqyah ialah surah apa dia? Ialah ayat kursi. Ini termasuk ruqyah. Rasulullah SAW baginda pernah disihir oleh satu orang Yahudi bernama Labid bin Al-A'sam. Yahudi, Rasulullah pernah disihir. Sampaikan Rasulullah hampir 2 minggu Rasulullah SAW lemah. Dan sampai Aisyah radhiyallahu anha kata, kadang-kadang benda yang Rasulullah buat, Rasulullah sampai lupa. Kan? Rasulullah kena sihir, Rasulullah pernah kena sihir. Dan Rasulullah SAW, macam mana baginda telah disihir? Rasulullah telah disihir melalui sikat. Rasulullah telah sikat rambut, dan dekat sikat tersebut telah tertinggalnya rambut-rambut. Telah tertinggal rambut-rambut, dan rambut tersebut telah diambil oleh Yahudi itu. Yahudi itu telah pintal-pintal rambut tersebut, dan dia telah tiupkan jampi serapah. Sihir lah. Dia telah tiupkan sihir tersebut, dan telah sihir itu, dan kemudian rambut tersebut telah dicampakkan ke dalam satu perigi di kota Madinah. Kesan daripada sihir itu, Rasulullah sendiri telah lemah. Lepas tu datang Jibril alaihissalam, ajar kepada Nabi muawwidhatain. Muawwidhatain ialah Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Maka kerana itulah dua surah ini ialah surah yang mana diturunkan oleh Allah untuk pelihara diri daripada sihir. Untuk pelihara diri daripada sihir. Dan lepas tu Jibril juga telah tunjukkan kepada Nabi di manakah tempat sihir tempat yang orang tu buang rambut Nabi itu. Rasulullah pun pergi ke perigi itu, maka telah keluar, ni bukan perigi ada air tu, perigi buta. Jadi perigi-perigi sana tak dalam. Kan, jadi Rasulullah telah ambil kan, dan telah dibuka semula pintalan rambut tersebut, dan lepas tu dibuang. Jadi kemungkinan rambut Nabi itu panjang. Kan, Nabi panjang, dia diambil, diikat-ikatkan dan ditiup. Sebab itu dalam tu ada dibaca, min syarri ma khalaq wa min syarrin naffathat. Wa min syarrin naffathati fil uqad. Apa dia? Iaitu minta lindung daripada kejahatan orang-orang yang meniup pada simpulan. Meniup pada simpulan tu apa dia? Makna sihir menggunakan dililit, lepas tu dibaca dekat simpulan tu, yang simpulan rambut tu dibaca jampi serapah dekat rambut tersebut. Sebab itu dalam surah itu ada min syarrin naffathati fil uqad. Minta lindung daripada kejahatan orang yang meniup pada simpulan-simpulan, kalau di dalam Al-Quran tu rambut lah, ataupun simpulan-simpulan tali untuk buat sihir. Okey. Jadi ruqyah adalah sabit. Jadi terbaik-baiknya adalah ruqyah menggunakan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di dalam hadis juga ada disebut satu orang yang kalau ziarah orang sakit. Di dalam hadis juga ada disebut seorang yang kalau ziarah orang sakit yang masih belum ditetapkan untuk dia mati. Maksudnya sakit yang mana bukan sakit nak mati. Kan? Kalau sakit nazak itu cerita lain. Tapi dalam hadis ada disebutkan sesiapa yang ziarah orang yang mana sakit bukan sakit nak mati, dan kalau dia baca doa ini sebanyak 7 kali. Baca doa ini sebanyak 7 kali. Apa doa dia? As'alullahal azim rabbal arshil azim. Doa dia as'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Kalau perempuan yashfiyaki. Ka tu kau. Untuk laki. Kalau perempuan ki itu untuk perempuan. As'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Kan, aku memohon kepada Allah yang maha agung, yang memiliki arash yang agung, yang memiliki arash, Tuhan kepada arash yang maha agung. Apa dia? Supaya dia menyembuhkan engkau. Rasulullah beritahu siapa yang ziarah orang sakit yang tak mati, yang bukan sakit nak mati, lalu dia baca doa ini sebanyak 7 kali, maka pasti Allah akan sembuhkan dia daripada sakit. Sebab itu tuan-tuan juga bagus hafal doa ini. Jangan lupa bila ziarah orang sakit kat hospital ke, maka bacalah doa ini. As'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Tapi janganlah tuan-tuan pergi baca kat muka dia. As'alullahal azim rabbal arshil azim. As'alullahal azim rabbal arshil azim. Itu tak perlu baca kat dia, kat muka dia. Tapi makna baca kan perlahan-lahan, kemudian kita niatkan untuk dia. Kan? Tapi kalau yang ruqyah ini memang dibaca kat dia lah. Kan? Tak ada masalah. Pegang badan dia ke, la ba'sa tahur insya-Allah, atau nak baca doa-doa yang lain-lain tu pun boleh dibaca. Jadi tuan-tuan cuba hafal doa ini. Kan? Kadang-kadang kita selalu ziarah orang sakit. Kadang-kadang kadang-kadang keluarga kita pun sakit, kan? Kadang-kadang kita sendiri pun sakit. Maka kita boleh ajar pada orang lain doa supaya boleh diziarah. Kita supaya dia baca doa tersebut. Tidak ada masalah. Imam Muslim rahmatullahi alaih meriwayatkan daripada Sayyidina Jabir. Jabir ni Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Sayyidina Jabir ni sahabat Ansari ni.
Jabir ialah sahabat Ansari yang mana beliau daripada kabilah Bani Haram. Rumah keluarga beliau ni dekat belakang Bukit Khandaq. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, di Madinah ada satu kawasan, tuan-tuan akan ziarah Khandaq. Ziarah luar, biasa orang panggil ziarah luar kan. Ziarah di Bukit Khandaq. Ziarah di Bukit Khandaq. Di Khandaq ada satu bukit besar belakang masjid tu. Belakang sekarang ni dia orang panggil Masjid Khandaq. Di belakang masjid tu ada tu bukit besar. Bukit itu nama dia Bukit Salak. Bukit Salak, Sin Lam Ain, Bukit Salak. Di belakang Bukit Salak inilah rumah keluarga Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sekarang tak ada dah. Tapi kalau tuan-tuan pergi balik bukit tu kat belakang tu, di situ ialah penempatan Bani Haram zaman dulu, dan di situlah rumah Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Sa'ib faqal ma laki ya umma Sa'ibi tuzafzifin qalat al-humma la barakallahu fiha faqala la tasubbil humma fa innaha tudhibu qataya ibni adam kama yudhibu fa innaha tudhibu qataya bani adam kama yudhibul kiru qabatal hadid. Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Ummu Sa'ib. Ni sahabiah perempuan ni, sahabiah. Kalau perempuan baca sahabiah lah. Kalau lelaki baca sahabi, kan? Satu orang sahabat dia baca sahabi. Sahabah tu sebenarnya ialah jamak, plural. Satu orang dipanggil sahabi kalau lelaki. Kalau perempuan sahabiah, kan? Rasulullah masuk menemui Ummu Sa'ib. Lalu baginda bersabda, Sayyidatina Ummu Sa'ib radhiyallahu anha. Lalu baginda bersabda, "Mengapa kamu menggigil wahai Ummu Sa'ib?" Beliau menjawab, "Ia disebabkan demam." Makna menggigil ni disebabkan demam. "Semoga Allah tidak memberkati penyakit ini demam." Dia macam maki lah. Beliau macam maki demam ni. Baginda bersabda, "Janganlah kamu memaki demam. Sesungguhnya ia menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana alat peniup yang digunakan oleh tukang besi untuk menghilangkan kotoran pada besi." Mana seperti mana api, seperti mana untuk menghilangkan karat menggunakan api. Kan, kalau orang nak hilangkan karat, maka menggunakan api. Bila dibakar besi yang karat tu, maka mudah untuk buang karat pada besi tersebut. Maka Rasulullah umpamakan seperti mana api pada membuang karat pada besi, kotoran karat pada besi, maka begitulah juga demam menghapuskan kotoran dosa daripada manusia. Demam menghapus kepanasan demam itu menghapuskan kotoran dosa daripada manusia. Di dalam hadis lain ada disebutkan al-humma min faihi jahannam. Ada disebut dalam hadis. Dalam hadis ada disebutkan al-humma min faihi jahannam fa'abriduha bil ma. Rasulullah ada sebagai tahu dalam hadis bahawa demam ni ialah merupakan salah satu bahang daripada bahang api neraka. Rasulullah bagi tahu demam adalah merupakan salah satu bahang daripada bahang api neraka. Oleh kerana itulah sejukkanlah bahang itu dengan menggunakan air. Ada disebutkan dalam hadis, kan? Demam ialah merupakan salah satu bahang daripada bahang api neraka. Oleh kerana itu sejukkanlah bahang tersebut dengan menggunakan air. Sebab itu kalau demam, kan biasa orang kata mandi, kan, atau sejuk gunakan air, kan. Mungkinlah ada kadang-kadang kaedah dia ada kata mandi daripada kaki ke, wallahu alam, saya pun tak tahu perkara ini. Tapi kalau nak dibuat terpulang dipersilakan. Tapi walau bagaimanapun memang ada dalam hadis. Rasulullah beritahu hilangkanlah kepanasan demam itu dengan air. Memang ada dalam hadis Rasulullah ajar kepada kita. Jadi dalam hadis di mana Rasulullah bagi tahu jangan maki demam, kan. Jadi begitulah juga jangan maki segala penyakit yang lain. Kalau orang tu kena penyakit, maka sabar. Bila dah kena sakit, maka sabar. Tapi bila tak kena lagi sakit, maka jangan minta sakit. Ini dia. Memang betul. Satu orang bila dah kena sakit, bila dah kena, maka naklah dia sabar. Tapi kalau tak kena sakit, maka janganlah minta supaya kena sakit. Begitulah juga. Sebab itulah ada kan dalam hadis Rasulullah larang supaya jangan minta ditimpa bala. Tapi kalau dah kena bala, maka minta sabar. Maka kita sabar. Tapi kalaulah kata belum kena bala itu, maka jangan minta supaya kita diuji. Takut-takut kalau diuji kita tak dapat tahan sabar. Dia Rasulullah, yang orang ni dia dah kena, maka Rasulullah kata jangan kamu dah mencela demam tersebut kerana ia akan menghapuskan dosa kamu. Daripada hadis ni sabit bahawa boleh ziarah orang
boleh ziarah wanita yang sakit. Lelaki boleh ziarah wanita. Tetapi ada syarat-syaratnya. Ialah satu syarat ialah bila dia tu menutup aurat. Kan? Jadi dalam hadis ni walaupun tak sebut, tapi kita dapat faham lah bahawa sahabiah ni mestilah beliau menjaga aurat ketika Nabi SAW menziarahinya. Kan? Beliau menziarahinya, maka pada ketika tu sahabiah ni beliau menjaga auratnya, dan Rasulullah SAW pun suci daripada segala pandangan atau daripada segala perkara-perkara yang tidak baik berbanding manusia-manusia yang lain. Jadi kalau kita nak ziarah wanita juga lah boleh, tapi ada syarat-syarat dia lah kan. Mungkin kita kena bawa mahram kan, ataupun tak semestinya ziarah itu dengan melihatnya kan. Kita mungkin datang dekat saja, tapi kita tak semestinya kita tengok dia. Dengan waktu tu kita boleh doakan dia. Okey. Sampai itu saja. Sekarang ini kita dah masuk dalam bulan Rejab. Kita dah masuk di dalam bulan Rejab. Hari ni berapa Rejab tuan-tuan? 14 lah kan? Ialah kalau sebelum maghrib ni 13 lagi kan. Ni dah masuk malam maghrib, maka ini 14 lah. Sekarang dah 14 Rejab. Kan ini 14 Rejab kan? Ya, malam ni malam 15? Bukan malam 14 ke? Malam ni malam 15 13 malam. Oh ya, malam 13. 14, malam ni malam 14, malam 15 lah betul. Ya, malam ni adalah malam 15 Rejab, dan tak lama lagi kita akan masuk di dalam bulan Syaban. Berkenaan bulan Rejab adalah disunnahkan untuk kita berpuasa. Satu orang yang kalau menafikan langsung kelebihan bulan Rejab, ini adalah satu perkara yang tidak tepat. Bulan Rejab ini ada kelebihan-kelebihan dia disebut dalam hadis, walaupun kelebihan-kelebihan tersebut sabit daripada hadis dhaif, tidak sampai ke tahap yang sahih. Tetapi walau bagaimanapun, kadang-kadang banyak hadis yang mana datang bila dengan pelbagai riwayat, dengan pelbagai jalan, maka hadis itu naik daripada darjat dhaif, maka naik ke darjat hasan. Tapi walau bagaimanapun, di sini kita bukan nak bincangkan mengenai kelebihan yang disebutkan di dalam bulan Rejab. Kan? Kerana ada beberapa hadis yang datang kan, dan Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau juga ada sebutkan berkenaan dengan kelebihan-kelebihan bulan Rejab, walaupun setengah hadis itu dihukumkan sebagai dhaif, tapi walau bagaimanapun nak sentuh mengenai ibadat di dalam bulan Rejab. Di dalam bulan Rejab ini memang disunatkan untuk kita berpuasa. Kenapa? Kerana di dalam hadis tadi disebutkan, dan hadis tadi sahih, Rasulullah SAW telah berkata bahawa berpuasalah kamu di dalam bulan haram. Rasulullah bagi tahu berpuasalah kamu di dalam bulan haram. Bulan haram ada 4 bulan. Rejab 3, 1 yang terpisah, 3 yang serangkai. Rejab 1, 3 lagi ialah yang serangkai, iaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Ini 4 bulan haram. Rejab, kemudian Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Ini 4 bulan haram. Apa makna haram di sini? Haram di sini bukan makna haram yang tak boleh buat tu. Kan haram di sini ialah makna dia haram, makna dihormati. Zaman dulu ialah bulan haram ni makna dihormati, di dalam dia tidak berlaku perang. Nak cerita panjang mengenai bulan haram tak perlu, tapi walau bagaimanapun Rejab salah satu daripada bulan haram. Bila Rasulullah bagi tahu bahawa berpuasalah kamu di dalam bulan haram, maka termasuklah di dalam daripada hadis itu sunnah, sabit sunnah berpuasa di dalam bulan Rejab. Sabit sunnah berpuasa di dalam bulan Rejab. Jadi paling kurang berapa hari nak puasa? Kalau satu orang tu nak puasa banyak-banyak, dipersilakan. Kalau paling kurang, paling malas nak puasa 1 hari pun boleh. Tetapi disebutkan di dalam hadis bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis ni disebutkan dalam riwayat Abu Daud, iaitu Rasulullah beritahu, puasalah kamu dalam bulan haram, kemudian tinggalkan, tak puasa. Puasalah kamu dalam bulan haram, tinggalkan. Dan Rasulullah beritahu yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah kata, puasalah kamu dalam bulan haram, kemudian tinggalkan. Rasulullah tunjuk isyarat 3 jari. Mungkin macam ni, mungkin macam ni. Tak beritahu dalam hadis tu lah. Mungkin macam ni atau mungkin macam ni. Rasulullah tunjuk 3 dan Rasulullah lepaskan. Maka ulama hadis syarah ke hadis ni, iaitu paling kurang di dalam bulan haram ni, kalau satu orang tu nak puasa, maka paling kurang usahakanlah ialah berpuasa sebanyak 3 hari.
Dan 3 hari itu afdalnya berturut-turut. Tapi sekarang ini pun saya baru nak cadangkan, tapi kan dah tak sempat, dah lepas. Ialah kalau kita dapat puasa 13, 14, 15 adalah begitu afdal. Kenapa? Satu, dapat fadilat bulan Rejab. Yang kedua, dapat fadilat puasa pada bulan terang. Dalam kitab fiqah dia beritahu bahawa afdal berpuasa pada ayyamul bid. Ayyamul bid maksudnya hari bulan terang. Bulan terang maksudnya 13, 14, 15. Setiap bulan disunatkan berpuasa pada hari bulan terang. 13, 14, 15. Jadi satu orang kalau berpuasa 13, 14, 15, maka dapat fadilat bulan Rejab dan juga dapat fadilat berpuasa pada hari bulan terang. Tapi dah lepas, tak ada masalah. Jadi tapi walau bagaimanapun, boleh juga kita berpuasa pada bila-bila masa dalam bulan Rejab, iaitu paling kurang 3 hari. Tak dapat, paling kurang puasalah 1 hari. Okey, bulan depanlah kita akan masuk di dalam bulan Syaban. Di dalam hadis ada disebutkan Rasulullah bagi tahu Sayyidatina Aisyah kata, Rasulullah SAW berpuasa di dalam bulan Syaban sehingga seolah-olah baginda tak buka puasa pun dalam bulan Syaban. Maksudnya Rasulullah seolah macam berpuasa semua. Rasulullah hanya berpuasa, tinggalkan sikit Rasulullah tak puasa. Kan? Rasulullah berpuasa keseluruhan bulan, Sayyidatina Aisyah kata, Rasulullah berpuasa keseluruhan di dalam bulan Syaban, melainkan sedikit. Maksudnya mungkin sampai 25 hari Rasulullah puasa, mungkin, atau tak ada dia beritahu dalam hadis tu, tapi maksudnya Rasulullah SAW berpuasa di dalam bulan Syaban begitu banyak, sikit dia Rasulullah tinggalkan. Mana Rasulullah tak puasa. Maknanya dah beritahu dia dah hadis ini juga, di dalam bulan Syaban adalah juga digalakkan memperbanyakkan puasa. Maka sabit puasa di dalam sunnah di dalam puasa di dalam bulan Rejab kerana bulan haram, dan juga sabit berpuasa di dalam bulan Syaban kerana Rasulullah sendiri memperbanyakkan puasa di dalam bulan Syaban. Oleh kerana itulah banyak menjadi amalan para alim ulama. Walaupun benda tersebut, perkara tersebut tidaklah disebutkan dalam mana-mana hadis, tetapi banyak ulama-ulama dan juga banyak ustaz-ustaz saya dulu masa mengaji di Pakistan dulu pun, banyak ustaz-ustaz saya dekat Malaysia ni pun ada ustaz-ustaz saya yang mana bila masuk bulan Rejab dia, daripada Rejab, Syaban puasa penuh. Kalau kuat, tak mampu tak apa, puasa penuh. Ramadan pun payah puasa, lagi nak puasa Rejab, Syaban. Tapi siapa nak buat boleh buat, kan? Siapa nak buat dipersilakan untuk buat, dan mungkin ada orang mampu buat, kan? Jadi kalau begitu, jadi banyak sekali alim ulama bila masuk Rejab puasa penuh, Syaban pun puasa penuh. Jadi 3 bulan puasa turut-turut, Rejab, Syaban, Ramadan. Ada satu orang ustaz saya yang mengajar kat Sitaling, dan beliau pun ada kuliah bulanan di Seremban di Kompleks Saadah tu. Beliau ni menjadi amalan, saya rasa dah 30 tahun kot, atau mungkin dah 20 tahun amalan dia, berpuasa setiap tahun 3 bulan, Rejab, Syaban, Ramadan. Sekarang kalau beliau datang kuliah kat sini, kalau dalam bulan ni tak payah bagi air lah. Kalau bagi air ke bagi minum, bagi makan memang tak akan makan. Sebab dia kata saya puasa. Tapi biasa beliau tak cerita. Tapi rupanya saya dapat tahu bahawa amalan tu dah puluh tahun dah. Sedap dia belajar pun pondok lagi, kan? Jadi Masya Allah orang boleh buat. Kalau di Pakistan lagi lah banyak ustaz-ustaz. Kan dulu saya punya maulana-maulana yang mana memang puasa bulan Rejab dan Syaban. Kan? Jadi ini sebagai galakan. Kalau tak mampu buat semua, paling kurang jangan tinggal semua. Ma la yudraku kullu, la yudraku jullu. Satu benda yang tak dapat buat semua, paling kurang jangan tinggal semua. Kemudian ada sikit masalah fiqah. Ada sikit perbincangan mengenai fiqah. Dalam kitab fiqah disebutkan bahawa bila bulan Syaban, kini cerita Syaban Rejab tak ada masalah. Bila masuk bulan Syaban separuh akhir. Dengar betul-betul perkara ini supaya jangan salah faham. Dalam kitab fiqah disebutkan bahawa bila bulan Syaban dah masuk separuh akhir. Berapa bulan separuh akhir? Maksud 16. Maksudnya ialah 16. Bila bulan Syaban dah masuk separuh akhir, maka adalah haram untuk puasa. Tak habis. Dengar kena bagi habis. Dengar bagi habis ni penting, kan? Kalau dengar habis dekat, ini salah faham. Jadi di dalam kitab fiqah disebutkan bahawa bila bulan Syaban dah masuk separuh akhir, maka adalah haram untuk puasa. Maksudnya berbulan 16 sampailah ke akhir. 16 sampailah 29 Syaban ataupun 30 Syaban. Dikecualikan 3 keadaan. Maknanya bila kata kecuali, maka kalau 3 keadaan ni kalau berlaku, salah satu daripada 3 keadaan ni kalau berlaku, maka boleh puasa. Apa dia yang pertama? Yang pertama ialah kalau sekiranya puasa itu puasa wajib, maka terkecuali. Tak ada masalah boleh puasa. Puasa wajib. Apa contoh puasa wajib? Qada. Puasa qada. Apa contoh lain lagi wajib? Kafarah.
Apa contoh lain lagi bagi wajib? Nazar. Ini beberapa jenis puasa wajib yang mana walaupun dah masuk separuh akhir, dikecualikan. Walaupun dah masuk separuh akhir, boleh puasa. Yang pertama. Yang kedua, kalaulah dia telah sambungkan separuh yang akhir itu dengan separuh yang awal. Macam mana? Maksudnya paling kurang dia puasa 15. 16 tu dah masuk border yang separuh akhir. Akhir kepada border yang separuh awal apa dia? 15 kan? 15 hari bulan tu. Kalau dia puasa 15 hari bulan, tak ada masalah. Maka kalau dia nak sambung 16, dipersilakan. Tapi kena sambung terus kalau nak puasa terus. 15 kalau dah puasa, maka 16 boleh puasa. 17 pun boleh puasa. Tapi kalau katalah contoh kata 15 dia puasa, 16 dia puasa, 17 dia puasa sebagai contohnya. Tiba-tiba 18 dia tak puasa. Atau katalah 18 dia puasa, 19 tak puasa. Mana-manalah lepas tu. Lepas dia puasa 16, 17 dia puasa, tiba-tiba 18 tak puasa. Kalau dia dah selang satu hari dia berhenti, maka lepas tu tak boleh terus lagi dah. Jadi yang penting kat 15 tu. 15 dia puasa, maka boleh diteruskan 16 begitulah seterusnya. Tapi bila stop tengah-tengah tu, maka tak boleh lagi nak terus. Okey, itu keadaan yang kedua. Yang ketiga, juga boleh puasa, iaitu kalaulah dia ada puasa kebiasaan. Contohnya dia dah biasa puasa Isnin Khamis. Ataupun dia ni jenis orang hebat puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud apa dia? Puasa selang satu hari. Kan Rasulullah beritahu seafdal puasa kalau nak puasa banyak ialah puasa Nabi Daud puasa selang satu hari. Dia ni dah biasa puasa selang satu hari. Maka untuk orang macam ni juga boleh teruskan puasa bila contoh kata dah sampai hari adat itu, hari kebiasaan dia. Contoh kata dah masuk di bulan 16 atau 17 18 ke. Datang hari Isnin. Boleh puasa. Tapi dengan syarat adat. Dan sabit adat walaupun baru sekali. Baru seminggu sebelum tu baru rajin nak puasa. Kan? Seminggu sebelum tu baru rajin nak puasa. Ni dah dekat dah ni. Puasalah sekali. Maka dia pun puasa Isnin, puasa Khamis. Walaupun baru sekali sabit adat, belum lagi kata 10 tahun yang puasa. Kan? Baru sekali sabit adat, dalam kitab Bushral Karim beritahu, sabit adat tersebut walaupun hanya baru berpuasa sekali. Lepas tu boleh teruskan. Atau puasa ke selang satu hari, maka boleh. Saya ulang balik. Maka berpuasa bila bulan Syaban dah masuk separuh akhir, maka adalah haram puasa melainkan 3 keadaan. Iaitu pertama, kalaulah puasa itu puasa wajib. Yang kedua, kalaulah dia sambungkan dengan separuh awal, iaitu dia berpuasa 15. Yang ketiga ialah kalaulah puasa itu puasa adat, puasa kebiasaannya, maka dalam 3 keadaan itu boleh puasa sekalipun dah masuk separuh akhir. Dan juga mengenai kelebihan bulan Syaban nanti, nisfu Syaban, mungkin ada ustaz-ustaz lain buat ceramah, tapi walau bagaimanapun juga sabit bahawa sunnah beribadat pada malam nisfu Syaban. Dan sunnah beribadat pada malam nisfu Syaban. Bahkan daripada Imam Syafi'i rahmatullah alaih juga diriwayatkan dalam Musnad Imam Syafi'i dan juga disebutkan dalam kitab Al-Um bahawa antara malam yang dikabulkan doa ialah malam nisfu Syaban. Dari kan itu sabit. Dalam kitab Lataiful Ma'arif dia bagi tahu perkara itu yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahmatullahi alaih. Wallahu alam. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdihi.